Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberi oleh Allah, dan segala nikmat yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu daripada dalil tentang kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memulakan atas dirinya sendiri dalam pemberian kepada hamba-hambanya dengan sifat rahmatnya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bangun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain duduk bangunnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui rahmat Allah. Nabi tidak menisbahkan satu amalan itu bermula dan berakhir daripada Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan amalan Rasulullah seluruhnya adalah daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kala mana para sahabat melihat Rasul, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah Nabiul Rahmah, Nabi yang mana dengannya tersebarnya rahmat. Begitu juga firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada diutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi penyebar rahmat. Rahmat daripada siapa? Rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka disebabkan rahmat Allah yang dikurniakan kepadamu ya Muhammad, maka kau bersifat lemah lembut terhadap hamba-hambamu. Kau bersifat lemah lembut terhadap hamba-hambaku. Maksudnya adalah terhadap para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahaja Allah menyebut fabima rahmatin minallah, dia tidak berlaku menaikkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan bahawasanya kita tidak menisbahkan amal lalu melihat amal, apatah lagi nak bergantung amal. Tetapi yang perlu kita lihat, yang perlu kita bergantung adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada permulaan Nabi telah mengajar kita segala-galanya melalui rahmat. Oleh kerana bermula daripada rahmat, tidak akan berakhir dengan murka daripada Allah, pasti berakhir juga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidaklah kita beramal di atas dunia melainkan kerana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tidaklah kita berada dan berkumpul di akhirat, lalu Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, lalu memasukkan kita insya-Allah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala syurganya, sehingga Rasulullah menyatakan, tidaklah salah seorang di antara kamu yang masuk ke dalam syurga melainkan dengan rahmatnya. Maksudnya bermula dan berakhir dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sinilah pengajian yang perlu kita pelajari. Apabila kita beramal, maka jangan kita mengharapkan satu-satu ganjaran daripada amal, sedangkan amal kita itu tidak pernah cukup.
tidak pernah sempurna, ada cacat celanya. Kita tidak boleh bergantung dengan amal, tapi kita kena bergantung kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujur adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melalui rahmat Allah lah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan setiap daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad, dengan kurniaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh kerana dia telah memberinya kurniaan dan juga rahmat, falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira. Bergembira di sini ambil, rasai rahmat itu. Huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia seluruhnya. Jadi dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawasanya dengan kurniaan dan juga rahmat Allah. Kurniaan dan juga rahmat, maksudnya kita tidak beramal soleh, melainkan dengan kurniaan dan juga rahmat. Melainkan dengan kurniaan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama kita mengajar kita ada 3 golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka adalah golongan yang beramal. Semua adalah orang mukmin, cuma perbezaannya pada tingkat keikhlasan dalam beramal, itu saja. Golongan yang pertama, mereka beramal seperti mana yang diperintah oleh Allah, mereka solat, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Selain daripada itu, daripada sunnah Rasulullah, dan Rasulullah SAW menyebut tentang fadilatnya, ganjarannya, sesuatu yang dikurniakan oleh Allah sekiranya dia melakukannya, lalu dia melihat, dia memerhati dan bersungguh-sungguh memahukan ganjaran itu. Maksudnya dia beramal sambil dia melihat ganjaran pada amalnya. Ada di antara mereka beramal semata-mata nak dapat sesuatu. Bila dia telah mendapatkannya, lalu terus dia meninggalkannya, kerana dia beramal untuk mendapatkan sesuatu. Ada di antara mereka tidak meninggalkannya walaupun telah mendapatkannya, dia terus beramal agar dia mendapat lagi. Tetapi amal membolehkan dia mendapat sesuatu, maknanya masih bergantung amal. Dan mereka beramal dengan melihat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bergantung dengan amal lalu melihat ganjaran fadilat, maka dia melihatnya itu, dia terlepas untuk melihat sesuatu yang perlu dia lihat terlebih dahulu adalah rahmat Allah. Kita tidak solat melainkan kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah, inayah, taufik yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kita, yudillu man yasha, dia membiarkan kita sesat, maka kita ini seperti mana orang yang berkumpul ratusan ribu dekat batu kif tu. Ratusan ribu di situ, berjuta-juta, puluhan juta, berbilion. Ada lagi di tempat-tempat yang lain, tanpa ada la ilaha illallah. Dari sudut usul dakwah Islamiah, bangun dakwah, tetapi bukan nak bagi tahu kepada manusia alam ini ada penciptanya. Bila orang itu mengakui, maka selesai dakwah. Itu salah di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab orang hari ini bila bangun dakwah cukup datang bagi tahu, nak bagi tahu alam ini ada penciptanya, langit bumi ada penciptanya. Ya, saya mengakui ada penciptanya. Okey, selesai. Itu kesalahan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa agaknya? Dalam Quran disebut oleh Allah,
bangsa Arab. Bila ditanya siapa jadikan langit, siapa jadikan bumi, mereka jawab Allah. Adakah Rasulullah SAW telah selesai tugasnya tak kala mana orang Arab mengakui Allah mencipta langit dan bumi? Jawapannya tidak. Bahkan Rasulullah tidak berdakwah nak bagi tahu alam ini ada penciptanya. Setelah mereka mengakui, Nabi pun pergi. Nabi berhenti pada dakwah sebab dah selesai dakwah. Salah. Lalu apakah sebenarnya dakwah para nabi, para rasul? Dakwah para nabi, para rasul bukan membawa manusia agar tahu alam ini ada pencipta, tapi nak bagi tahu dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang Yahudi pun mengakui yang menciptakan langit, bumi, syurga, neraka, ada akhirat. Bagi orang Yahudi, Allah semua tu mereka mengakui. Akan tetapi mereka tak mau la ilaha illallah. Jadi soalannya, kalau mengakui Allah sebagai Tuhan, menciptakan langit dan juga bumi, adakah mereka layak masuk syurga Allah? Tidak. Yang melayakkan mereka masuk syurga Allah dengan la ilaha illallah. Itu dakwah para nabi rasul. Bawa manusia kepada la ilaha illallah, bukan bawa manusia kepada agama. Kalau agama tu tak ada la ilaha illallah, cukup beriman Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan, itu sebenarnya bukannya agama. Bunya Islam ala khamsin syahadatan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nabi kata Islam itu dibangunkan dengan 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu ramai saja manusia atas dunia mengakui Allah Tuhan. Orang Kristian pun kata, orang Yahudi memang mengakui Allah Tuhannya, tetapi mereka menolaknya ar-risalah pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi oleh kerana itu, kesalahan terbesar orang yang berdakwah akhir zaman adalah cukup membawa manusia percaya Muhammad utusan yang terakhir, Isa kemudiannya. Lalu orang tu percaya, maka selesai dakwah. Dakwah ini membawa kepada kekufuran kerana membenarkan ajarannya, Yahudinya, Kristiannya, Nasrani tadi. Sebab apa? Membiarkan saja. Kamu Kristian, kamu layak masuk juga, dengan syarat kamu pertahankan Allah Tuhan kamu, bukan Isa Tuhan. Walaupun kamu tidak mengikutnya Muhammad, kamu tidak mahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu masih lagi ada syurga di akhirat. Lalu apabila mereka mengakui, baik, terima kasih, maka orang ni pun pergi. Ini bukannya dakwah Islamiah, tapi dakwah kekufuran. Oleh kerana itu, apabila orang Islam yang murtad yang masuk ke Kristian, maka jangan halang dia, kerana Kristian juga sebahagian daripada Islam, kerana dia ada agamanya, dia adanya nabinya, dia ada rasulnya, dia ada kitabnya, Allah juga Tuhannya. Lalu oleh kerana itulah kita lihat di Indonesia bagaimana mereka boleh bercampur kerana fahaman ini. Ini fahaman yang batil, ini fahaman yang kufur. Ini keluar pada rahmat Allah. Ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mereka sedar. Jadi golongan yang pertama, apabila mereka beramal, mereka akan pasti melihat amal. Siapa peringkat bergantung dengan amal. Macam mana tak bergantung dengan amal? Dengan amal dah dapat fadilat ganjaran. Bahkan Rasulullah SAW banyak mengajar kita ilmu, fadilatnya, keistimewaannya. Tapi tetap juga Rasulullah SAW mengajar kita segala-galanya atas rahmat Allah. Kamu jangan terlepas pandang untuk melihat rahmat. Yang kamu sibukkan diri melihat fadilat, tapi kamu terlepas daripada melihat rahmat Allah. Makna beramal nak dapat ganjaran, beramal nak dapat ganjaran, tapi kamu tak melihat bahawa sini amalan kamu atas rahmat Allah. Itu terlepas. Rasulullah mengajar kita, jangan kamu terlepas daripada melihat rahmat Allah. Bahkan aku sendiri pun dapatnya hidayah daripada rahmat Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika
tahdi biha qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu rahmat. Dengan rahmat itulah engkau memberi hidayah kepada aku. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi dah mengajar usul. Kalau kita beramal sekalipun, amallah. Kalau ditanya fadilatnya, tahu fadilatnya. Hanya Rasulullah mengajar kita bahawasanya itu semua tidak akan berlaku pada amal, melainkan kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh banyak fadilat yang Rasulullah cerita kepada kita atas amal kita. Antaranya kata Rasul, barang siapa yang solat sebelum zuhur 4 rakaat, seolah-olah dia mendapat ganjaran solat qiyamul lail sepanjang malam. Barang siapa yang solat sunat setelahnya isyak 4 rakaat, seakan-akan dia telah solat pada malam Lailatul Qadar. Hadis ini bukan hadis maudhu', tapi hadis ini adalah hadis dhaif, lalu dimasukkan dalam fadail amal. Tidak ada masalah untuk beramal dengan hadis-hadis dhaif, selagi mana dhaifnya tidak terlalu dhaif syadidud dhaif, selagi mana tak masuk pada maudhu'. Diharuskan amal seperti mana kata dan fatwanya Imam An-Nawawi, Suyuti, Ibn Hajar Al-Asqalani, dan semua adalah ulama-ulama hadis yang juga berfatwa dalam fiqh. Kita dalam ilmu tidak boleh bergantung hadis mata-mata, kena pergi pada fatwa ulama-ulama fiqh. Itu pasal ulama kita memerlukan ulama hadis yang pergi pada fiqh, yang mempunyai mazhabnya. An-Nawawi, As-Suyuti, Al-Ghazali, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami, itu semua bermazhab Syafi'i dan mereka berfatwa dan mazhab Syafi'i. Tapi mereka juga adalah ulama hadis yang sampai taraf Al-Hafiz fil hadis, yang menghafal lebih 100,000 hadis. Itu memerlukan mereka dalam fatwa. Itu bahagian orang yang beramal yang pertama. Seperti mana juga dalam hadis dhaif, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang dah solat isyak bersama imam, lalu tidaklah dia keluar daripada tempat solatnya itu, melainkan dia solat 4 rakaat setelahnya isyak itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala seperti mana dia solat pada malam Lailatul Qadar. Fadilatnya solat Lailatul Qadar itu 83 tahun 4 bulan, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi ganjarannya sungguh besar. Lalu kita beramal. Bila ditanya mengapa beramal istiqamah amal 4 rakaat ni, ya, disebabkan ini sekian. Lalu kebiasaan orang awam, mereka akan beramal kerana melihat fadilat tadi. Tapi mereka tersalah, disebabkan guru mengajar pun tersalah juga, sebab dia tidak menerangkan secara jelas. Sebab dia menerangkan dia sudah hadis dan fadilat, tapi dia tak masuk pada fiqh. Dalam kitab fiqh amalan ini tidak ada. Ini dalam kitab tambahan fadail amal sahaja. Dalam fiqh tidak ada. Itu pasal dalam fiqh lepas saja kita solat isyak ada rawatib isyak, tidak ada kaitan solat fadilat ni. Solat fadilat ini terlepas keluar daripada rawatib. Rawatib itu khusus, hadisnya kuat, hadisnya mutawatir. Rasulullah tidak meninggalkan, bahkan Rasulullah menyarankan agar kita melakukannya. Dalam mazhab Syafi'i, rawatibnya setelah isyak adalah 2 rakaat. 4 rakaat tidak menjadi muakkad lagi, hanya menjadi fadilat. Cuma kadang-kadang ustaz kita mengajar, buatlah, jangan tinggal. Cuma kita pun buat. Lalu saya pernah tanya jamaah, dia kata buat 4 rakaat 1 salam, sebab ustaz tu ajar begitu. Lalu saya tanya 4 rakaat 1 salam ada tahiyat? Tak ada tahiyat. Betul lah dalam mazhab Syafi'i. Cuma rakaat ketiga, rakaat keempat baca apa? Baca Fatihah je lah. Rakaat pertama, kedua, bacalah surah lepas Fatihah. Hukumnya makruh, disebabkan solat sunat mesti semua membaca surah. 4 rakaat lepas Fatihah mesti baca surah lepas Fatihah.
Seperti mana kita solat witir, kadang-kadang ada surah, ada masjid dia buat witir 3 rakaat 1 salam. Kan rakaat 3 baca qul huwallah. Mana ada dia baca Fatihah saja. Kalau dia baca Fatihah saja, itu dah sama macam solat isyak, solat maghrib pada solat witir. Hukumnya makruh. Lalu seseorang beramal 4 rakaat tadi cuma meninggalkan rakaat 3 ke 4 dengan membaca surah. Sedangkan Rasulullah SAW semua solat sunat Nabi, setelah Fatihah Nabi pasti baca surah. Sama ada ayat yang pendek ataupun bacalah surah-surah yang pendek. Itu dah satu amal. Dan masyarakat kita pun terkesima seronok dengan amalan tersebut, tidak ada masalah. Hanya masalahnya mereka tertinggal fadilat yang sangat besar, iaitu rawatib 2 rakaat lepas isyak. Sebab rawatib lepas isyak tu hadisnya sahih, mutawatir, sangat kuat, jangan tinggal. Hadis yang 4 rakaat setelah isyak ini fadilat, hanya diamalkan melalui hadis, bukan diamalkan melalui fiqh. Kita mengamalkan yang fiqh tu paling kuat sebab dia mu'tamad, dia muakkad. Bahkan 4 rakaat setelah isyak ini, yang 1 salam ini tidak muakkad. Lalu kita menyebutkan yang kepada tidak muakkad, meninggalkan yang muakkad. Jadi sebenarnya guru yang mengajar juga tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, sehingga kata ulama kita sepatutnya adalah dia tidak meninggalkan rawatib lepas isyak 2 rakaat ataupun 4 rakaat 2 salam. Tidak meninggalkannya kerana rawatib itulah yang akan membantu kita dalam solat fardu. Itu hadis Rasulullah SAW. Kita tidak boleh hilangkan, mengurangi atau menambah rawatib sebab Nabi yang menentukannya. Manakala solat tadi adalah solat fadilat sahaja. Seperti mana juga kita solat sebelumnya zuhur 4 rakaat. Kadang-kadang dibuat 1 salam saja. Akan tapi dalam mazhab Syafi'i, setiap daripada solat, apabila dikatakan 4 rakaat sekalipun tapi namanya rawatib, mesti dibuat 2 salam. Jangan buat 4 rakaat 1 salam. Itu hanya dalam mazhab Hanafi saja, dan dia ada tahiyat awal. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sah, tapi makruh kalau buat 4 rakaat 1 salam. Jadi di sinilah maksudnya bila seseorang beramal, maka kalau diperhatikan pada amal, perhatikan dulu perkhususan dalam amal. Ini menunjukkan memang kebanyakan orang awam memang beramal kerana fadilat tadi, amalan tadi dengan fadilatnya. Tapi kalau dia melihat amalan itu dengan usulnya, pada perbahasan ulama-ulama fiqh dalam fatwa mereka, kita lebih lagi mendahulukan yang ada dalam fiqh. Barang siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur, ada yang lain pula setelah zuhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya api neraka. Barang siapa yang solat sebelumnya asar 4 rakaat, maka dirinya tidak disentuh dengan api neraka. Banyak fadilatnya. Walaupun begitu, hendaklah kita perhatikan yang utama rawatib itu. Rasulullah menyatakan barang siapa yang solat 10 rakaat rawatib, kata ulama. Sebagai ulama lagi menyatakan 12 rakaat. Yang tidak boleh dikurangi, ditokok tambah sebab Nabi tentukan. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i, kalau dia solat 4 rakaat sekalipun, 2 rakaat saja yang muakkad, sebelum dan selepas daripada zuhur. Sebelum asar tidak ada solat yang muakkad. Ada rawatib sebelum asar tapi tidak muakkad. Jadi maksudnya apa di sini? Kebiasaan orang awam, dia beramal tanpa melihat pada fatwa yang mana lebih utama untuk diamal. Belum lagi termasuk niat beramal untuk mendapat fadilat dalam amal. Lalu kata ulama, ini kebanyakan kebiasaan golongan yang pertama, beramal kerana melihat fadilat dalam amal. Dia bergantung dengan amal, dan bergantung juga dengan fadilat amal. Adakah salah dia sudah akidah ataupun syariatul Islam? Tidak. Akan tetapi Rasulullah mengajar lebih daripada itu. Maksud lebih daripada itu adalah kamu mesti melihat rahmat Allah.
Jangan kamu melihat amal kamu, jangan kamu melihat fadilatnya. Kamu kena melihat rahmat Allah, barulah kamu lihatnya fadilatnya. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Golongan yang kedua beramal tanpa melihat ganjarannya sama di syurga ataupun neraka. Tak ada. Cuma mereka masih bergantung dan melihat dengan amal. Lalu mereka dah berpegang bahawasanya dengan amal lah melayakkan mereka melihat Allah di akhirat. Masih bergantung amal. Sebab mereka dah pegang bahawasanya dengan amal lah menyebabkan mereka akan melihat Allah di akhirat. Lalu golongan kedua ini apabila mereka beramal, tidak lain mereka bergantung dengan amal. Itu yang pertama. Dan mereka tidak mahu syurga, mereka tidak mahu neraka, tapi mereka nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak juga melihat ganjaran-ganjaran di atas dunia. Seperti mana tadi solat 4 rakaat, dia tidak melihat bahawasanya dia mahukan fadilat solat Lailatul Qadar ataupun ganjaran-ganjaran yang lain. Tak kala dia baca Quran, dia tidak pernah pun nak mahukan melihat ganjaran pada baca Quran. Satu huruf Quran itu 10 pahala ganjaran, kata Rasul. Dia mengetahui, cuma dia bergantung pada amal, tapi dia tak bergantung pada fadilat. Dan mereka beramal dengan tujuan untuk melihat Allah di akhirat. Golongan yang kedua. Tetapi mereka masih bergantung dengan amal, sebab amal melayakkan mereka melihat Allah. Yang kedua, golongan kedua ni tak banyak pun, sebab mereka tak melihat fadilat amal, cuma melihat amal. Fadilat satu, setelah amal ada fadilat, cuma melihat dan bergantung dengan amal. Seperti mana contoh dengan solat dan semoga dia dapat lihat Allah. Gitu. Kedua. Golongan yang ketiga, mereka beramal, tidak lagi melihat amal kerana mereka telah melihat rahmat Allah, tidak melihat fadail amal. Walaupun Rasulullah bagi tahu macam-macamnya fadilat, bagi mereka yang besar adalah rahmat, bukan fadilat. Lalu kalau begitu, mengapa Rasulullah ceritakan fadilat? Agar difahami. Dan golongan ini sangat memahami bahawasanya dengan rahmat Allah lah, maka Allah mentawari, Allah memberi tawaran dengan ganjaran-ganjaran dengan rahmat Allah. Lalu di sini bahawasanya yang lebih besar bukan pada ganjaran tapi rahmat itu. Lalu mereka pun beramal kerana rahmat Allah, zahir dan batin mereka. Mereka beramal bukan sebab nak masuk syurga, mereka beramal bukan sebab takutkan neraka, tapi mereka beramal disebabkan rahmat Allah yang luas sehingga menggerakkan mereka beramal. Lalu mereka hanya bergantung pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergantung dengan amal, tidak bergantung dengan diri mereka, kerana mereka telah bergantung pada rahmat Allah. Mereka ni orang yang berjaya dalam beramal, sebab mereka bermula berakhir dengan rahmat Allah. Seperti mana contoh, seseorang beramal, kenapa kamu amal? Sebab saya nak masuk syurga. Lalu kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan syurga, sebab kamu beramal untuk masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala menghalang, menghilangkan syurga, adakah kamu akan beramal lagi sedangkan syurga dah tak ada? Mengapa kamu beramal? Sebab tak mau masuk neraka. Kenapa kamu solat? Sebab tak mau masuk neraka. Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Mengapa kamu masuk neraka saqar? Sebab kami tak mau mendirikan solat waktu dunia atas dunia dulu. Lalu saya mendirikan solat sebab tak mau masuk neraka saqar. Lalu ditanya, kalau sekiranya kamu solat sebab tidak mahu masuk neraka saqar, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghapuskan lalu menghilangkan neraka saqar, lalu adakah kamu akan terus solat juga? Nak solat dapat syurga, syurga Allah tak bagi dah, dihilangkan syurga.
Neraka dah tak ada. Hanya soalannya, kamu adakah akan terus solat kerana dah tak ada syurga, tak ada neraka? Dia pun tengah. Sekarang ni aku solat sebab nak masuk syurga ke? Syurga dah tak ada. Sama seperti mana contoh Allah perintah kita solat, tapi zero tanpa fadilat. Adakah kita akan solat? Kita akan terus solat. Mengapa? Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila kita solat, adakah bergantung dengan amal? Tak perlu bergantung dengan amal, kerana rahmat Allah lah kita bangun dan solat. Jadi golongan yang ketiga adalah golongan yang paling tinggi kedudukan derajat ni di sisi Allah, kerana mereka beramal terus hanya untuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis Nabi, tidaklah ada seorang di antara kamu masuk syurga kerana amal. Ya Rasulullah, kalau bukan kerana amal, lalu kerana apa? Kerana rahmat. Nabi dia kata, tak ada seorang pun masuk syurga kerana amal. Tidak ada seseorang masuk syurga sebab solat, puasa. Lalu sahabat pasti bertanya, sebab mereka dah solat, mereka puasa, mereka menunaikan ibadah-ibadah yang lain, tapi Rasulullah kata bukan sebab amal, tapi Nabi kata sebab rahmat. Ya Rasulullah, adakah Tuhan begitu juga kerana rahmat? Ya Allah Subhanahu Wa Taala juga memudahkan bagiku dari dengan rahmatnya. Rasulullah tak kata aku juga masuk syurga kerana rahmat, tapi Nabi dengan tawaduk menyatakan bahawasanya aku juga diberi rahmat oleh Allah. Apa maksudnya? Rasulullah masuk syurga bukan kerana kenabiannya, kerasulannya, dia kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah, tapi dia juga masuk syurga adalah dengan rahmat Allah. Seperti mana ayat Quran tadi, fabima rahmatin minallah lintalahu. Para sahabat tengok Rasulullah sangat berlemah lembut dengan mereka. Akhlak Rasulullah, innaka ala khuluqin azim. Lalu mereka menisbahkan semuanya kepada Rasulullah dengan akhlaknya. Lalu Allah turunkan ayat bagi tahu kepada umat Islam, fabima rahmatin minallah, kelembutan, lemah lembutnya, sopan santunnya, akhlak yang agung tadi. Fabima rahmatin minallah, dia datang pada rahmat Allah, bukan pada Rasul. Dia pada rahmat Allah yang Allah kurniakan pada Rasul, agar kita tahu segala-galanya pada Allah, bukan sesama kita, walaupun dia seorang Nabi Rasul. Sebab Nabi Rasul pun ajar kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal Nabi mengajar kita, kamu beramal. Bila kamu beramal, di situ kamu faham untuk mendapat rahmat Allah. Kamu amal lagi untuk mendapat rahmat Allah, berterusan dengan rahmat. Itu maksudnya, kata Rasulullah, makna seseorang yang beramal walaupun ada ganjarannya, fadilatnya, tapi Rasulullah SAW tetap mengejar kita bahawasanya dengan rahmat Allah. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, tidaklah seseorang pada awal kehidupannya dengan la ilaha illallah dan mengakhirkan kehidupannya dengan la ilaha illallah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keampunan atas seluruh dosa-dosanya, walaupun dosa besar sekalipun. Bermula berakhir dengan kehidupannya atas la ilaha illallah. Adakah kita bergantung dengan la ilaha illallah? Kita bergantung dengan rahmat Allah yang membawa kepada kita, yang memberi kita, yang membimbing kita dengan la ilaha illallah. Atas rahmatnya, atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tadi menjadi usul, fabima rahmatin minallah, bukan sekadar pada akhlak Rasul, apa yang disampaikan Rasul, apa yang Nabi sampaikan sehingga fahamnya para sahabat kita sendiri, itu semua fabima rahmatin minallah. Itu semua thabit daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan yang ketiga ini adalah golongan yang terbaik, disebabkan mereka adalah beribadah kerana terus pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh nak membayangkan rahmat Allah, sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dikaitkan dengan sifat zat Allah. Zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dengan jauhar, arad, jisim. Tapi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala terlalu luas.
wasi'ah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka beribu-ribu pintu-pintu taubat, sehingga Allah memudahkan bagi kita. Aku membuka beribu-ribu pintu taubat yang semuanya luas, lebih luas pada langit dan juga bumi. Maka cukup bagi kamu pilih satu pintu memadai. Sebab Rasulullah pernah menyatakan sesungguhnya satu pintu syurga itu seluas seperti mana langit dan bumi. Nabi nak bagi tahu secara kiasat, Allah dengan rahmat yang membuka pintu taubat seluas-luasnya. Lalu ditanya, kita bertaubat kerana apa? Kerana taubat membawa kita pada rahmat, bukannya taubat sehingga diberi keampunan. Bahkan dosa kita diberi keampunan pun sebab rahmat Allah. Jadi Rasulullah telah mengajar kita sesuatu yang muhtamad, hakikat, iaitulah seseorang masuk syurga Allah kerana rahmatnya dan bukan pada amalnya. Itu yang Rasulullah ajar kita. Itu yang kita kena tahu. Orang yang beramal nombor 3 tu yang terbaik. Kita ni mungkin yang pertama lah. Amal dapat itu, mahu ini, kita mahukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha menguji kita. Ada kalanya kita tidak merasai telah diberi. Oleh kerana itulah Allah sedang mengajar dan mendidik kita agar kamu jangan bergantung amal. Kamu amal, aku tak bagi. Ini juga isyarat daripada Allah agar kamu jangan bergantung amal. Ada kalanya kamu beramal, lalu Allah memberi. Kamu telah mendapat dengan apa yang kamu nak, dengan amal kamu. Akan tetapi kemudian Allah mengambilnya kembali. Itu isyarat. Jangan kamu bergantung balik dengan apa yang kamu mahu tu. Amal kamu dengan fadilat, kamu bergantung dengan fadilat. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi seperti mana ilmu kurniaan daripada Allah. Kita pun beramal ini, baca ini, zikir ini untuk dapat ilmu tersebut, kefahamannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi, lalu kita bergantunglah dengan ilmu tersebut. Lalu kita lupa kita perlu bergantung pada Allah dan rahmatnya. Lalu Allah mengambilnya sehingga kita pun lupa ilmu yang telah kita pelajari puluhan tahun dulu. Boleh lupa. Saya mempunyai seorang guru ulama tafsir, ulama hadis, mengajar hadis lebih puluhan tahun. Syekh Muhaddisin, menghafal hadis ribu-ribu hadis, tapi sendiri dia mengakui ilmu yang ada pada dia tinggal 1/3 saja. Dia rasai demikian. 1/3 saja tinggal. Mana 2 lagi? Dah luput, dah tak ingat dah. Kita tanya je salah satu sebab apa boleh lupa. Sebab banyak makan ikan. Sebab dalam beberapa kita tasawuf dah khususnya, memang salah satu bila melazimi makan ikan sampai satu usia tua, cepat lupa nanti. Dia kata sebab tu. Tu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tak pernah makan ikan, melainkan boleh kira jari je. Nabi pernah makan ikan di Madinah 1 kali. Seumur hidup bagaimana Nabi nak makan ikan? Laut pun jauh. Kita cakap begitu, boleh saja dibawa ikan masuk Madinah, biar Rasulullah tak makan ikan. Adakah ikan itu haram? Ikan tidak diharam. Saydul bahri, hidupan yang diburu, makanlah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, kamu walaupun makan, kamu jangan bergantung dengan makan kamu. Ikan tu ada khasiatnya. Kamu jangan bergantung dengan khasiat. Kamu kena bergantung dulu dengan rahmat aku. Kamu bergantung dengan rahmatku, macam-macam kamu dapat. Seperti mana kata ulama-ulama kita, apabila kita bergantung pada sesuatu yang bersama dengan kita, bergantung pada tanah, bergantung pada alam, masih melihat alam, melihat kecantikan alam, ya, dan sampai peringkat kita bergantung dengan langit akan turun hujan, bergantung dengan tanah agar dia subur dapat tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pergantungan itu wujud. Maka kata ulama, selagi mana kamu masih bergantung melihat itu semua, kamu tidak akan pernah melihat Allah kalau begitu.
Kamu tidak akan dapat melihat Allah kalau kamu masih bergantung dengan itu semua. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengambil daripada kamu. Sampai satu usia kita lemah, sampai satu usia mata kita pun kabur. Allah mengambil nikmat tadi agar kamu kembali. Jangan bergantung pada mata kamu, jangan bergantung pada tubuh badan kamu, terus bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seseorang sampai usia tuanya badannya gagah kuat sebab dia bergantung makan khasiat. Silakan, tetapi dia terlepas untuk mengetahui bahawasanya semuanya itu berlaku atas rahmat. Itu semua berlaku atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang diajar Rasul adalah silakanlah beramal, cuma kamu jangan bergantung dengan amal. Silakanlah beramal, tapi kamu kena bergantung dengan rahmat, bukan dengan amal. Seperti mana contoh kalau kereta kita tu minyak dah habis, jarak perjalanan kita lagi 200 km, dalam perjalanan tu tak ada stesen minyak, kita pun akan tahu ada masalah ni. Minyak dah merah ni, dah kuning, kita lebih 200 km lagi. Macam mana nak buat? Sebab dia masih bergantung dengan kereta tadi. Perjalanannya, ini satu contoh duniawi bergantung dengan itu. Dia sekadar yang itu je kita boleh bergantung. Akhirnya takkan kita nak zikir tu, zikir ni, ambil air sungai, bismillah, moga-moga jadi minyak. Tidak. Tetap juga usaha untuk mencari minyak, isi. Walaupun seorang wali sekalipun, seorang wali Allah ada karamah, ada kasyaf macam mana ilmu, dia pun naik kapal terbang, tak adanya bismillah, hilang dia terus sampai ke destinasi. Apa maksud? Ini kita boleh bergantung sebab ini alat Allah bagi kita untuk bergantung. Tetapi tentang rohani, pemikiran kita, jiwa kita, tak boleh nak bergantung dengan ini semua. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah aturannya kita dalam beramal. Itu pada kaedahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.